Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dapat berhimpun dalam majlis ilmu yang kecil. Jadi terima kasih kepada Ustaz Faisal kerana bagi assignment yang bertajuk riset minda ibu bapa Prof Muhaya dalam subjek manusia dalam Al-Quran. Nama saya Ahmad Fidaul Hamzah, A150119. Jadi saya akan bentangkan tajuk riset minda ibu bapa daripada Prof Dr. Muhaya. Jadi kita mulakan. Hari ini saya nak gariskan pada 5 perkara mana Prof ada 5 perkara yang penting yang mana Prof cakap dalam rakaman. Yang pertama, kita kena betulkan niat kita ketika berkahwin. Pertama sekali kita kena tahu bila niat kita betul, bahawa kita punya perkahwinan kita akan kata apa, cemerlang, bahagia. Dari niat yang baik iaitu mencari pahala dan redha Allah, meneruskan umat Nabi dan menyampaikan risalah Allah SWT. Dan kita niatkan setiap apa kebaikan yang kita buat dalam perkahwinan ni dengan niat-niat yang baik. Sebab kita tahu kan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan itu bergantung pada niat. Hingga akhir hadis. Maknanya nak kata niat ni sangat penting dalam setiap perbuatan, dan perbuatan itulah berdasarkan niat itulah amalan itu akan diterima. Seterusnya, tanggungjawab ibu bapa. Pertama sekali, tanggungjawab yang penting adalah kita sebelum kahwin ataupun para ibu bapa yang akan berkahwin, dia paling penting sekali dia kena cari pasangan dia, calon suami atau isteri dia daripada kalangan yang baik-baik, daripada kalangan yang soleh-solehah. Sebab apa penting? Sebab daripada yang soleh-solehah ni akan terbentuknya benih kebaikan dan lahir anak-anak yang baik. Seterusnya, kita kena bagi nama anak yang baik, seperti mana nama para sahabat, nama para nabi dan nama-nama yang mana disebut juga, contoh macam Abdul Rahman, nama Allah sebagainya. Kerana nama yang baik ni, satu panggilan yang baik, dia akan bagi impak yang besar juga dalam kehidupan anak-anak. Dan seterusnya, kita kena bagi rezeki yang baik pada anak-anak. Bukan saja kita jauhi perkara seperti mencuri dan sebagainya, tapi kita dalam bekerja pun kita kena jujur supaya rezeki yang kita bagi pada anak kita pun halal. Dan seterusnya, yang paling penting, kita kena bagi agama ataupun ajaran yang baik pada anak-anak kita. Kerana ajaran yang baik ni lah yang akan menjadi penjaga pada anak kita. Dia akan jujur dengan ilmu yang dia pelajari. Seterusnya, ibu bapa ni kalau digalakkan oleh Prof untuk kita wujudkan usrah dalam rumah. Sebab apa wujud usrah dalam rumah ni? Prof kata paling kurang pun 1 kali seminggu dengan anak-anak. Ibaratnya ayah jadi nakib, anak-anak jadi ahli usrah. Dan dalam usrah tu kita bincang kebaikan, bincang tentang cita-cita anak-anak, masa depan anak-anak, impian-impian anak-anak. Dan dalam tu kita selitkan tentang hikmah-hikmah dan akhlak-akhlak Nabi. Dan kita kongsilah apa pengalaman ibu bapa. Dan daripada situ kita kena ajar anak-anak lebih kongsi kebaikan daripada benda-benda yang material. Seterusnya, daripada itu kita akan ajar anak-anak ni, kita beri dia peluang untuk cakap secara formal. Dia macam kita cakap dalam meeting kan. Mesyuarat lebih usrah ni lebih kurang macam kita cakap dalam meeting ataupun satu kelompok-kelompok ilmu. Jadi kita akan ajar anak kita cakap secara formal. Dan dia kat luar dia tak segan, dia tak takut. Dan ketika itu juga dia beri peluang anak-anak boleh tegur bapa boleh tegur anak secara beradab. Dan seterusnya, kata Prof, bila wujud usrah ni, mak ayah kita sebagai mak ayah kita boleh wujudkan satu waktu yang sangat baiklah untuk setiap anak-anak pada setiap malam. Mana bertujuh kita sembahyang jemaah maghrib kan. Seterusnya kita buat usrah mungkin dalam makan masa lepas jemaah sampai isyak, kita sembahyang isyak jemaah dan kita tidur awal. Makan sebelum maghrib kan. Seterusnya, antara satu peringatan Prof juga, kita kena kutip banyak nilai yang baik, bukan barang yang baik. Maksudnya lebih kepada nilai kebaikan, bukan lebih kepada material ataupun harta, cerita pasal harta. Seterusnya, yang ketiga, hargai anak-anak. Hargai anak-anak ni kita
Prof kita yang mana kita kena belajar hargai anak-anak. Antara orang akan buat, biasa orang bagi hadiah kan. Hadiah dan bila cakap pasal hadiah, Nabi ada beritahu hadiah ni penambat hati, penambat kasih sayang. Boleh mentaukan hati ayah dengan mak, ayah dengan mak, anak dengan ibu bapa. Seterusnya kita lihat ramai kadang-kadang situasi anak-anak nakal ni, kita pelik kenapa dia nakal kan daripada anak-anak orang lain. Kerana sebenarnya anak-anak nakal ni dia nak perhatian. Dia nak perhatian, dia buat nakal. Bila dia nakal, mak ayah akan pandang dia, akan usik dia, akan tegur dia. Tetapi orang zaman sekarang terbalik pula. Bila anak tu baik, diam saja. Jadi dia kata, dia tak kata apa, dia tak puji pun anak tu. Dia diam anak tu. Dia anak tu bising pun dia marah. Jadi kita kena ubah lah. Yang baik ni kita puji dia. Faham tak? Kita ubah benda yang terbalik tu. Seterusnya kita, kalau mak bapak kadang beli mainan, bila kita beli mainan, kita beli mainan yang manfaat pada anak-anak. Contoh macam Scrabble ke Lego yang kita menguji minda anak-anak, menguji kreatif dia. Kena ada tujuan, bukan je sekadar-kadar mewah saja ataupun perkara yang membazir. Seterusnya kebanyakan perkara yang membazir ni, kita tengok orang kaya banyak kadang mewah pada benda yang tak penting, lebih pada pakaian, lebih pada barangan-barangan. Seterusnya dalam agak anak-anak ni kita puji dia. Contoh biasa orang dengar bertuah punya anak kan, bertuah punya anak buat salah, bertuah punya anak. Itu merupakan doa yang baik. Jadi kita selalu doa yang baik, anak cakap yang baik. Contohnya awak ni lembut lah, awak ni anak yang baik, anak yang soleh. Bukan kita sekadar minta doa daripada diorang untuk doakan kita, tapi kita kena doakan mereka juga. Dan seterusnya, apabila anak-anak ni mula cerita tentang kenakalan ni kepada kita, menunjukkan bahawa dia ni yang mula percaya pada kita. Tetapi tidak bermakna kalau dia tak cerita, dia tak percaya pada kita. Cuma bila dia cerita tu, nampak bukti dia mula percaya yang kita ni boleh simpan hasil itu lebih kurang. Seterusnya, kalau ada situasi anak tak ada sama, jadi kita minta pandangan. Ini salah satu adab ataupun kaedah lah kita berkeluarga. Kita minta pandangan, walaupun dia kecil, minta pandangan. Sebab apa dia tak nak, cuba dia bincang dengan dia, listkan apa dia nak buat, kandungan kebaikan yang kalau duduk asrama apa kebaikan di rumah. Ini kita suruh dia listkan kenapa impian dia. Kalau dah kat asrama lebih baik, kita beri dia peluang duduk asrama. Tetapi kalau di rumah, kita memang ada masa jaga dia, bagi tarbiyah dia lebih baik, dia meyakinkan kita, apa salahnya kita duduk rumah, betul kan? Dan seterusnya kita beralih kepada yang keempat, kawal emosi anak-anak. Kawal emosi anak-anak ni, biasa anak remaja wanita ni dia perlu disayangi sebab dia lembut. Dia perlu disayangi, dia perlu kasih sayang dengan dia. Tetapi anak lelaki dia lebih kepada nafsu. Maksudnya nafsu ni lebih kepada, kalau dia berkehendak, dia berkeras dengan apa yang dia nak. Sebenarnya kawal emosi ni kita perlu bincang dengan dia, kita perlu bincang apa yang perlu buat, apa yang perlu buat. Dan seterusnya kita bagi nasihat, dan sebelum bagi nasihat kita beri kasih sayang dengan dia, supaya dia boleh ikut apa yang kita nasihatkan. Seterusnya ibu bapa perlu ubah diri. Jangan garang sangat dan cakap. Ibu bapa ni dia perlu ubah diri dia. Jangan saya cakap anak buat salah dia terus kutuk, terus hina, terus keji. Kerana apa yang kita cakap suatu doa. Dan bila dah doa berburuk, takut nanti susah nak ubah anak. Seterusnya kita puji anak selalu dan bagi kasih sayang kat dia. Pandang dengan kasih sayang. Dan kita kalau boleh, dengan cara kita minta dia doa dengan cara yang baik. Contoh, awak ni baik ya, awak ni baik, anak yang baik, doakan ibu, sebagainya. Kerana kita beri permintaan kepada dia supaya doa, itu merupakan satu penghargaan kepada dia, bahawa dia rasa dihargai dan dia merasa diri dia penting pada ibu bapa. Seterusnya, kalau ibu bapa pilih kasih, ibu bapa pilih kasih kan, betul. Jadi kita kalau berada dalam keadaan itu, kita tanya diri kita nak jadi orang yang belajar atau menyalahkan. Kalau kita salahkan, kita akan belajar. Jadi yang pertama, kalau kita belajar, kita tengok akhlak yang macam mana yang mak bapak suka. Contoh mak ayah kita ni nakal, contoh kan, mak ayah kita suka kalau kita ni dia baca buku, tolong dia. Kita tengok akhlak yang macam tu dan kita buat macam tu, supaya dengan kita buat, dia pun boleh suka kita. Seterusnya, kalau macam kita ni bila dalam keadaan itu, bukan saja kita belajar tu redha. Contoh macam kadang-kadang Tuhan uji kita, ada ni bapa macam tu, supaya kita belajar
bagi anak-anak, bila siapa yang ibu bapa yang macam tu, kita belajar supaya besok kita jadi ibu bapa jangan jadi macam tu. Kerana tetapi mereka bukanlah, walaupun mereka pilih kasih, tetapi mereka bukanlah langsung tidak kasihkan kita. Kerana kalau kita tak sayang kita kan, daripada awal lagi sejak kita lahir kita dah mati, kita tak diberi makan atau tak diberi susu sebagainya. Dan seterusnya pada ibu-ibu yang kemungkinan ada suami yang macam orang kata nakal ataupun banyak keburukan, jadi sorokkan keburukan itu daripada anak-anak. Kita tunjuk yang baik-baik daripada anak, supaya dengan tunjuk yang baik-baik, mana tahu ayah dia tu kan akan terasa, dan itu merupakan satu kaedah dakwah yang boleh merubah dia. Seterusnya, anak-anak ni akan jadi macam mana inspirasi kepada ibu bapa. Ibu bapa nak macam mana, itulah yang anak-anak akan jadi. Jadi bila ibu bapa ni perlu niat yang baik untuk didik anak-anak. Seterusnya, niat juga bergantung pada mak bapak. Kita kalau niat ada anak untuk apa? Sebab ada orang tak ada anak kan. Jadi bila ada anak ni kena niat yang betul untuk dekat diri pada Allah. Dengan ada anak boleh buat banyak kebaikan, bukan untuk kebanggaan. Seterusnya, kita kena kurangkan benda-benda mewah, fokus pada benda-benda betul. Contoh, lebih kita fokuskan pada tarbiyah anak, bukan lebih kepada nak ajar anak jadi kaya, jadi cinta dunia sebagainya. Seterusnya, kita kalau nak anak kita selamat, contoh kita bekerja, dia nak anak kita selamat dekat sekolah itu kan. Jadi kita nak selamat, kita kena jujur dan ikhlas ketika bekerja. Dia jaga akhlak kita kat tempat kerja, jangan buat contoh curi tulang sebagainya. Kerana itu akan beri kesan pada anak-anak kita. Seterusnya, apa yang kita buat kita akan dapat. Dan yang belum ada anak ni, kita kena yakinlah yang anak ni anugerah daripada Allah. Jadi kita berdoa, kemudian kita berusaha. Berusaha ni kaedah dia, kita beri perubatan Islam atau perubatan model, dan kita betulkan niat balik. Mungkin yang betulkan niat tu boleh memberi impak yang besar kepada permintaan kita. Seterusnya, kalau setengah orang dia ambil anak angkat. Jadi Prof kata orang yang ambil anak angkat ni satu orang yang hebat. Ini tahniah kepada dia kerana tak semua orang boleh buat. Jadi bila kita jaga anak angkat ni, jaga macam anak kita. Walaupun kita tahu anak ni kadang-kadang kita ambil daripada anak luar nikah ataupun anak bertunan orang jahat, tetapi kita lupakan itu hal mak ayah dia. Tetapi anak ni tidak bersalah atas apa yang perbuatan mak ayah dia. Jadi kita didik dia macam mana kita didik anak kita. Dan kita pandang anak-anak ni seperti pandangan kasih sayang, dengan pandangan kasih sayang. Dan kita pandang mereka merupakan satu tanaman ataupun kebun yang melalui kebun itu kita bertuai kebaikan dan pahala. Jadi itu saja sekadar yang ingin disampaikan. Semua yang baik datang daripada Allah, yang buruk layak disandar daripada saya. Jadi terima kasih kepada para hadirin bagi tumpuan yang baik. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.